Okey, yang mana represented Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 9. Jadi yang penting depan x square ni, A ni untuk menentukan dia ni graf senyum ke sedih. Bila positif, senyum. Jadi nampak graf yang ke bawah bentuk sedih ni automatik salah. Okey, lepas tu yang belakang ni C menunjukkan dia punya persilangan Y. Jadi dia mesti bersilang dekat negatif 9. Okey, jadi tengok ni. Dua-dua senyum, dua-dua dekat negatif 9. Okey, bila dah dua-dua betul, maksudnya kena cari apa titik persilangan X. Okey, bila dekat X axis ni, kita tahu Y sama dengan kosong. Jadi kosong sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 9. Jadi kita dapat X tolak 3, 2x tambah 3 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3/2. Jadi 3 dengan negatif 3/2. Jadi ni salah lah. Jadi ni ialah betul. 3 dengan negatif 3/2. Jawapan dia D. Okey, 32. Dia kata universal set. Set semesta ni 11 sampai 20. Jadi set semesta ni yang paling luar, maksudnya nombor lain ni tak mungkin di luar kawasan set semesta. Jadi set semesta ni sama dengan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, lepas tu dia kata X ni multiple of 3. Maksudnya gandaan 3. Even dia gandaan 3 pun, dia mesti dalam set semesta. Set semesta ni daripada 11 kan. Jadi gandaan 3 yang lebih dari 11 kurang daripada 20 ialah 12, 15, 18. Okey. Lepas tu A ni pula gandaan bagi 6. Sama juga gandaan bagi 6 yang lebih dari 11 kurang daripada 20 ialah 12, 6 darab 3, 18. Jadi dia kata elemen yang nampak ni Q bertindan R selain yang bukan Q bertindan dengan R. Jadi Q yang bertindan dengan R kita tengok yang sama 12 dengan 18. Jadi dia nak yang selain bertindan, maksudnya 12 dengan 18 dah kena take out. Jadi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Yang tak ada 12 dengan 18 mana? Jadi ni salah sebab 11 hilang. Jadi ni 11, 13, 14, 15 ada. Jadi salah. Okey, yang ni ada 18. So salah. Jawapan dia B. Okey, dia kata 33. Dia kata 15 ni Venn diagram. Okey, universal set PQR. Okey, kita tahu universal ni yang paling luas. Dia kata okay, it's given that dia kata set semesta ni 260. Okay, jadi E sama dengan 260. Lepas tu dia kata NP sama dengan 100. Jadi, okay, yang ni 260. P 100, Q 120, R 20. Lepas tu dia kata N tindan dengan Q. N, P tindan dengan Q sama dengan 10. P tindan Q ni, sini ni ialah 10. Okay. Lepas tu dia kata cari beza student yang tak ambil sandwich dengan okey, dia kata dia nak yang tak ambil sandwich dengan yang ambil sardin je. Okey, sardin je. Kita tahu keseluruhan 260. Dia kata P ialah 100. Bila P ni NP sama dengan 100 termasuk yang 10. Jadi sini 90. Dia kata NQ sama dengan 120. Jadi tolak yang 10 yang di share ni ialah sini ialah 120 tolak 10 110 kan. NQ 120. Okey, kita dah PQ NR sama dengan 20. Jadi R ni sardin. Okey. Jadi sekarang dia nak beza yang tak ambil. Okey, jadi yang tak ambil tolak yang sardin. Jadi kita tahu jumlah keseluruhan ialah 260. Jadi yang ambil ialah 90 tambah 100
90 tambah 10 tambah 110. Tambah lagi dengan 20. Tertinggal pula. Okey. Tambah dengan 20. Okey. Sama dengan 260 tolak yang ni ialah 230. Kita dapat 30. Jadi kita tahu yang tak ambil ialah 30. Sardin yang ambil sardin ialah A20. Jadi beza dia ialah 10. Jadi jawapan dia A. Okay. Which of the graph represent this one? Okay, bila kita nak buat graf ni, Y lawan dengan X. Y versus X. Jadi depan kena Y. Kita ada XY sama dengan negatif 2. X kuasa 2 tolak 3X, betul? Jadi Y sama dengan negatif 2. Kena bahagi X. X kuasa 2 bahagi X. Tolak 3X bahagi X. Jadi kita dapat negatif 2X tolak 3. Nampak? Y sama dengan negatif. Bila negatif ni, kita tahu ni graf yang straight macam ni. Jadi, bila negatif straight atau macam ni kan, naik atau turun. Bila negatif, automatik graf dia menurun. Jadi, graf yang menurun ialah C. Nampak? Ni linear graph. Okay, 35, dia kata straight line which intercept x-axis dengan y-axis. Jadi ada straight line ni, dia lalu dekat paksi x dengan paksi y dengan paksi x lah dia kata. Jadi cari Q. Q ni dekat paksi x. Jadi kita ada dua persamaan. Kita boleh cari persamaan garis lurus. Jadi kita tahu persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Betul? Tapi kita tak ada c sekarang. Kita boleh ganti dengan persamaan. Okey, jadi kita ada negatif 4 dengan negatif 4 dengan 4 dengan 2. Jadi kita cari M dulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi sekarang Y2 yang atas ni, Y2 ialah, okay, ni X2, Y2. Lupa ni problem hari ni. X1, Y1. Jadi sekarang Y2 ialah 2 tolak Y1 ialah negatif 4. X2 ialah 4, X1 ialah negatif 1. 2 tolak 4, 2 tambah 4, 6. 4 tolak 1, 5. Jadi M sama dengan 6 per 5. Jadi Y sama dengan M ialah 6 per 5 X tambah C. Jadi bila kita ganti salah satu koordinat, automatik boleh dapat C. Okay, kita nak ganti yang mana? Okay, saya ambil 42 je lah. Bila Y2, X4. 2 sama dengan 6 per 5 darab 4 tambah C. Jadi sekarang, okay, 2 sama dengan 6 darab 4, 24 per 5 tambah C. C sama dengan 2 tolak 24 per 5. Jadi dapat negatif 14 per 5. Jadi sekarang kita dah ada persamaan. Y sama dengan MX tambah C, betul? M ialah 6 per 5X. C ialah tolak 14 per 5. Dia nak Q. Q ni nampak Y dia sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 6 per 5X tolak 14 per 5. Jadi 6 per 5X sama dengan 14 per 5. Jadi per 5 boleh potong. X sama dengan 14 bahagi 6. Okay, boleh bahagi 2 dapat 7 per 3. Jadi jawapan dia D. Okay, 36. Dia kata ada 80 red shirt dengan 32 green shirt in a container. A shirt is chosen at random from the container. Jadi dia kata ada 80 merah, ada 32 hijau. Cari probability that the shirt chosen is a green shirt. Jadi bila cakap pasal kebarangkalian ni sama dengan apa kebarangkalian dapat benda tu per dengan semua kebarangkalian yang ada. Jadi sekarang probability untuk dapat green sama dengan
berapa hijau ada per semua yang dalam tu ada, apa yang ada dalam keseluruhan. Dalam tu semua ada red dengan green. Di mana green 32, red ialah 80 tambah 32. Jadi kita dapat 32 per 112 kecilkan 2 per 7. Jadi kebarangkalian dapat hijau ialah 2 per 7. Okey, 37 dia kata ada 40 science book and a number of geography book. Dia tak bagi tahu nilai, jadi kita bagi X lah. Probability geography book is chosen is 3 per 8. Jadi kita tahu probability untuk pilih geografi sama dengan berapa banyak geografi per apa kebarangkalian yang ada. Yang ada dalam tu buku sains dengan geografi. Di mana geografi ialah X, sains ialah 40 tambah geografi ialah X. Kebarangkalian dia sama dengan 3 per 8. Nampak? Jadi kita tahu X per 40 tambah X sama dengan 3 per 8. Jadi boleh darab silang. 8X sama dengan 3 darab 40 tambah X sama dengan 120 tambah 3X. Jadi, nampak? Kita bawa 3X pergi kiri. Jadi 5X sama dengan 120. X sama dengan 120 bahagi 5 24. Jadi jawapan dia B. Okey, 38. Dia kata P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Jadi ada P, ada punca kuasa 2Q. Bila berubah secara songsang maksudnya per kan dengan yang mana berubah secara songsang tu. Jadi atas 1. Nampak? Lepas tu kita nak kira kena buat persamaan. P sama dengan kita letak constant pemalar 1 per Q. Okey. Kenapa? Okey, dia kata bila P sama dengan 3, Q sama dengan 64. Jadi biasanya soalan macam ni memang kena cari K dulu. Nampak kita ada 3 pun boleh ubah P, K dengan Q. Bila kita dah tahu P dengan Q, automatik boleh cari K. Okey, jadi nampak bila P sama dengan 3, Q sama dengan 64. Jadi kita ganti P sama dengan 3 sama dengan K per Q ialah punca kuasa 2 64. Jadi kita nampak punca kuasa 2 64 sama dengan 8. Jadi K sama dengan kita pindah tepi 3 darab 8 kita dapat 24. Jadi persamaan dia kita dah dapat P sama dengan 24 per punca kuasa 2Q. Jadi bila dah ada K, bila kita dapat tahu salah satu nilai, automatik boleh tahu nilai yang lagi satu. Dia kata hitung bila Q sama dengan 16. Sekarang dia kata Q sama dengan 16. Jadi automatik boleh cari P. Sebab satu je pun boleh ubah yang kita tak tahu. P sama dengan 24 per punca kuasa 2. Q ialah 16. Dapat 4. 24 bahagi 4 dapat 6. Jadi jawapan dia D. 39. The volume of prism varies directly. Jadi dia kata berubah secara langsung. Maksudnya dia kata volume prism ni berubah secara langsung as the length and the height of prism. Jadi berubah secara langsung kalau sebelum ni dia songsang, dia dekat bawah. Kalau langsung boleh terus tulis length dengan height. Okay. Given that the volume of the prism is okay. Bila kita nak ganti nilai, kita tak boleh biar dalam bentuk macam ni. Kena tukar dalam persamaan. Bila nak tukar persamaan, kena sama dengan K. Nampak tak? Daripada sini tukar sama dengan K, L, H. Dan biasanya soalan memang
dia akan bagi dulu VLH, automatik boleh cari K. Bila dah ganti K, baru senang nak cari nilai yang tak ada kemudian. Okay, kita tengok balik. Dia kata volume sama dengan 450 bila length and height is 10 and 5. Dia kata bila L sama dengan 10, bila height sama dengan 5. Jadi dia dah bagi siap-siap V, L, H. Kalau tengok bawah ni ada 4 pun boleh ubah. Jadi bila kita tahu 3 pun boleh ubah, automatik boleh cari yang mana kita tak ada, iaitu K. Jadi nampak K sama dengan V per LH. V ialah 450, L ialah 10, H ialah 5. Jadi kita dapat 450 bahagi 50 dapat 9. Jadi kita nampak sekarang V sama dengan 9LH. Nampak, kita dah tahu K. Jadi sekarang ada 3 pun boleh ubah. Bila kita tahu salah 2, kita boleh dapat dia punya yang mana kita tak ada. Macam itulah. Dia kalau kita nak cari nilai, kita kena make sure 1 je pun boleh ubah yang kita tak tahu. Lepas tu dia kata, okey, ni tadi. Sampai mana kita? Okey, kita berhenti sampai sini tadi kan. Dia kata cari volume bila L sama dengan 12. Dia kata cari V bila L sama dengan 12, H sama dengan 7. Jadi nampak, kita ada 3 pun boleh ubah. Bila dah tahu 2, automatik boleh cari yang lagi 1. V sama dengan 9, L ialah 12, H ialah 7. Jadi kita dapat 7, 5, 6. Jadi jawapan dia C. Okey, 40. Dia kata yang ni ialah inverse matrix, matrix songsang. Jadi bila matrix songsang ni kita ada A, B, C, D. Bila matrix songsang A sama dengan ni, matrix songsang sama dengan 1 per A darab D tolak BC. A dengan D akan terbalik, B dengan C akan tukar simbol macam ni. Jadi sekarang dia kata yang ni inverse yang ni. Jadi daripada yang ni kita inversekan untuk jadi macam ni. Jadi kita ada 3, 4, negatif 1, 2. Ini ialah A, B, C, D. Jadi 1 per A darab D, A darab D, 3 darab 2 tolak B darab C. B ni 4, C ni negatif 1. Okey, lepas tu D dengan A akan terbalik, 3 dengan 2 akan terbalik. B dengan C akan tukar simbol. Dari 4 akan jadi negatif 4. C ni dari negatif 1 akan jadi positif 1. Jadi 3 darab 2, 6. Negatif dengan negatif akan jadi positif. Tambah 4. Jadi sini 2 negatif 4, 1, 3. Jadi kita dapat 1 per 10. 2 negatif 4, 1, 3. Jadi ini ialah matrix songsang. Jadi kita boleh bandingkan dengan yang mula-mula ni yang dia bagi. Nampak? Jadi kita nampak 1 per M 2K13 sama dengan 1 per 10 K 2 negatif 4 1 3. Okay. Jadi soalan dia apa? K tambah M. Jadi kita tahu M sama dengan 10. K ni sama dengan negatif 4. Jadi M tambah K samalah dengan K tambah M sama dengan 10 tambah negatif 4 sama dengan 10 tolak 4 sama dengan 6. Jadi jawapan dia B.